Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Ini sangat penting. Di antara adab dengan para ulama, Allah SWT, bila kita tengok kenyataan para ulama, kita tengok ulama mengajarkan ilmu, Allah SWT, elakkan diri kita daripada komen apa yang belum kita betul-betul faham. Allah SWT. Dan elakkan kita merendah-rendahkan seorang guru kerana kita berguru dengan guru lain. Tidak boleh. Contoh waktu mana dia mengaji, dia seorang guru tu kata, guru tu beritahu kat dia, hukum dia sekian-sekian ini, amalan ini kalau kita buat akan dapat fadilat sekian-sekian. Ada orang masuk dalam komen, ustaz saya kata macam lain. Ustaz tak dapat aku ni, ustaz tak pernah mengaji benda ni, ustaz saya kata lain. Apa tu? Sedangkan para ulama, orang alim, mereka bila ilmu mereka itu banyak. Allah SWT. Kadang-kadang dia beritahu pada itu yang sesuai pada waktu tu. Ya, dia tahu yang guru kamu tu tahu, tapi dia, bagi dia cukup aku tahu bagi dua ni saja. Yang aku tutup saja. Yang tak perlu beritahu. Dua ni pun cukup dah. Tapi ada orang dia macam nak betulkan pula, macam nak tambah-tambah pula. Ustaz ni dia tak faham ni, dia tak tahu ni. Sedangkan syekh saya kata macam ni, tok guru saya kata macam ni. Ilmu tu luas. Apa yang belum jelas untuk kita fahami, tinggalkan saja. Khususnya apa yang dibuat oleh para ulama. Allah SWT. Jadi janganlah kita jadikan handphone kita ini kita mencari murka Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita memusuhi para ulama. Ada orang guna handphone untuk memusuhi ulama, buat cerita tentang fitnah ulama, sebab fitnah pada ulama. Ulama tu ambil duit ni, ulama tu curi ni, ulama itu ini, ulama tu ini. Naudzubillah, handphone harga 1000 saja tapi menyebabkan hisab berat nanti di akhirat. Bahkan Allah akan perang dengan dia sebab handphone dia saja. Allah sebut dalam hadis qudsi, man adha li waliyan faqad adhantuhu fil harbi. Siapa menyakiti seorang pada wali aku isytihar perang untuk dia. Hanya dengan handphone harga 1000 Allah perang dengan dia. Kalau masa Allah perang, Allah akan timpakan musibah kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Tak berhenti-henti, musibah akan mai dan mati dicabut iman kata ulama. Atau nak mati tu orang yang hina ulama, kritik ulama, kutuk ulama, hina ulama, rendahkan ulama. Allah SWT. Sampai mengatakan ulama itu iblis, syaitan dan sebagainya. Sedangkan tu ulama akhirat. Kalau ulama usuk tu lain, ulama usuk ni dajjal lah, bahkan lebih bahaya daripada dajjal. Tapi kalau ulama yang baik, ulama yang ikhlas, ulama yang perjuangannya, hidupnya bukan nampak pangkat tu besar, bukan nampak dunia tu besar. Apa tu besar? Allah Subhanahu Wa Taala, dakwah. Allahumma salli Muhammad. Tapi dia mengutuk, fitnah, mengata, ingat kata ulama waktu dia nak mati tu, Allah akan cabut iman dia, mati dalam keadaan kafir, suul khatimah. Ini bahaya mengutuk ulama. Dan bahaya bagi orang yang tidak beradab dengan ulama. Siapa tidak ada adab dengan ulama, orang soleh-soleh, waktu nak mati dicabut iman dan mati dalam kafir, kekal dalam neraka, naudzubillah min dzalik. Yang main-main dicabut iman. Ini bahayanya kita musuhi para wali. Man adzali waliyan faqad adzantu bil harbi. Bahaya. Kalau kita tak puas hati terang mana pun kat ulama, sebab kita beza parti ke, berbeza pandangan ke, beza madrasah, tinggalkan terus. Aku tak mau ambil tahu saya ulama ni sebab aku macam tak puas juga, tapi aku tak boleh kata apa dia. Dia ulama. Cukup. Jangan peduli terus. Tapi kalau kita cuba attack dia, Allah akan perangi kita. Dicabut iman ketika nak mati. Masuk dalam kubur dia azab, di mahsyar azab lagi, neraka azab lagi. Hanya dengan handphone berharga 1000 kita kena azab selama-lama nanti di akhirat, tak padan. Tak payahlah kalau macam tu. Allah SWT. Jadi bila ulama buat satu kenyataan, ulama buat satu pandangan, kita lebih banyak tinggalkan daripada kita komen. Tengok, ulama keluar kenyataan ni tak apa-apa ya. Tak apa-apa. Yang aku nak urusan amal, aku amal. Aku rasa aku tak setuju, aku diam. Dan aku sangka baik husnuzan, ni mereka orang alim. Sudah, selesai. Bahaya lah ni semua pakai komen. Komen. Okey ya. Itu adab dengan ulama. Hati-hatilah kita dalam mengkritik ulama, mengata pada ulama buat benda-benda yang menyebabkan berlaku suuzan, sangka buruk pada para ulama. Melihat suatu isu yang berlaku dalam media sosial, macam mana kita nak buat? Bila berlaku satu isu, yang pertama sekali, kita selamatkan dulu lidah kita daripada mencela, menghukum orang. Yang kedua, jaga tangan kita daripada menyakiti orang, sama ada type ataupun apa saja. Yang ketiga, jaga hati kita. Jaga hati ni ada dua. Yang pertama, jangan suuzan kepada orang yang terlibat dalam fitnah tu. Aku tak pastilah mana yang betul ni. Dua orang Islam, dua orang beriman, mereka bergaduh, saling tuduh-menuduh dengan terlibat. Jangan suuzan pada dua orang. Tak pasti mana betul, mana salah. Yang kedua, hati ni jangan berpihak pada dua orang, tinggalkan terus. Ini cara pendirian di akhir zaman. Siapa tak boleh pegang macam ni, dia akan terhanyut dalam fitnah
dia akan berdosa, dia akan kotor hati, dia akan keras hati. Bahkan dia akan dipengaruhi oleh syaitan, dikuasai oleh syaitan di hati. Bila berlaku dua orang Islam, dua orang mukmin bertengkar bergaduh, dia tak pasti mana betul mana salah. Tinggalkan untuk baca isu mereka, tinggalkan untuk ikut sidang media mereka, tinggalkan untuk mendengar luluhan mereka, tinggalkan dua-duanya. Serah pada Allah, minta hidayah pada Allah, selesai. Kalau kita cuba bela pihak ni, kita ni guru kami ni, ini kami punya orang, kita akan jatuh dalam fitnah. Kecuali guru kita mukmin yang itu memang betul-betul dizalimi, memang betul-betul dia tu memang jelas betul, tak apalah kalau kita nak bela dia. Itu pun sangat bahaya. Mungkin kadang-kadang lakonan dia saja. Mungkin kadang-kadang kita hanya terkena saja. Sebab tu tinggalkan banyak isu dalam yang berlaku di akhir zaman. Jadi bila berlaku dua orang berpihak bergaduh, maka selamatkanlah tangan kita daripada komen. Kerana setiap komen kita itu sangat bahaya. Dan apa yang kita share sangat bahaya. Contoh, kita share tentang dua orang isu, dua orang bergaduh. Yang kita berpihak, tiba-tiba orang yang salah sebenarnya. Kita share, kita ajak pula orang supaya hentam satu pihak lagi kerana kita nak pertahankan satu pihak. Sedangkan dua-dua tu macam tak betul, ataupun dua-dua tu macam dua-dua betul, ataupun dua-dua itu tak pasti benar betul. Gagah nak masuk campur, nak bela juga. Apa akan berlaku bila kita share, kita ajak orang hentam? Kita akan dapat dosa orang mengutuk orang. Contoh 10 orang, sebab kita 10 orang kutuk orang, 10 dosa kutuk orang dapat kita. Kita kutuk orang, satu dosa dapat, 10 lagi dosa kita dapat pada kita. Kenapa? Kita sebab orang kutuk orang, orang suuzon pada orang hina orang fitnah orang. Kalau kita fitnah seorang, itu lebih dahsyat daripada kita bunuh diri dia. Macam mana pula kalau kita sebabkan fitnah? 100 orang fitnah orang kerana kita, 100 pahala fitnah kita dapat. Kalau selalu satu pahala fitnah macam kita bunuh orang, bayangkan 100 pahala fitnah, punca kita yang sebarkan. Macam mana kalau mati pada waktu itu, mati su'ul khatimah, mati menanggung dosa fitnah pada orang, kena azab di kubur sana. Oh, bukan main-main. Amal soleh terhapus, tak diterima oleh Allah SWT. Bukan main-main. Jangan main-main, benda besar. Jadi hati-hati. Bahkan yang kita share, satu saya punya pendirian ni, kongsi saya, pendirian saya, benda betul-betul baik saya aku kongsi. Hak aku tak pasti baik, hak aku tak pasti sihat betul, hak aku tak pasti jamin betul benda ni okey, benda ni confirm terbaik, aku tak akan kongsikan. Takut kita kongsi, kita pertahan sangat satu benda yang kita kata oh ni bagus, tengok tak bagus lepas tu. Tak payah. Allah senang. Jadi buat malu saja. Okey, jadi Allah SWT Muhammad betul-betul pasti share saja. Bahaya share ni, bahaya dekat mana? Contoh kita share satu fitnah, satu isu, satu benda yang tak betul, fitnah kita tak pasti, kita share juga. Bila kita share, contoh kita mati, yang share kita tu makin orang nak share lagi, kita sebar lagi. Tambahlah orang yang edit video, itu selangkah mana masuk langkah tu, edit video tu tak mahu sebut. Kalau edit video tu, kaki dia macam seolah selangkah dua langkah dah. Kenapa? Kalau tak betul, kalau fitnah, kalau benda tak buruk, dia mati nanti video tu terus sebar, dosa dia makin tambah. Dia macam wakaf dosa dia kat media sosial. Tak betul-betul dosa. Kalau 1000 ton video dia tersebar, 1000 ton dosa nanggung sana, dosa sampai. Kan dia buat video satu langkah kaki nakal dah. Hati-hati orang edit video, hati-hati orang yang duk jadi admin media sosial, hati-hati. Tak betul, bukan main-main ni, sungguh. Kecuali sagi pakai letak jawatan lebih admin kecuali admin tu media sosial yang kita pegang itu dakwah ilmu, itu tak apa, itu selangkah dalam syurga lah. Assalamualaikum. Allah senang. Tapi kalau kita admin, kita jadi dia panggil apa, jadi pemberita, dia panggil apa, wartawan apa semua, hati-hati. Seolah macam selangkah dalam neraka. Kenapa? Kadang-kadang kita hanya nak buat satu isu, nak tulis, nak sebar. Kadang-kadang benda itu hanyalah nak ambil perhatian orang pada media kita. Hati-hati. Dia tak kira fitnah ke apa, buah saja. Kadang tajuk tu dia buat jadi fitnah lah tajuk. Wartawan yang tulis, yang cetak, yang bagi arahan suruh buatnya tu, semua akan tanggungjawab nanti di akhirat. Selagi orang baca, selagi kita sebar, lagi tu tanggung dosa. Tu musibah banyak lah ni. Musibah banyak sebab dosa tak berhenti-berhenti kita tanggung. Orang dulu kalau buat dosa dengan Allah, taubat, selesai. Orang dulu kalau buat salah dengan orang, pergi minta maaf, selesai. Orang lah ni buat salah dengan orang, dia marah di media sosial, dia tebuh handphone. Ni saya nak abang sikit ke hang ni, hang jaga ni, aku geram dengan lama dah. 1000 orang tengok, dia geram kat sebab seorang saja, 1000 orang akan dengar. Sampai orang sangka siapa ni, dia abang pula.
Sebab tu terang nama apa? Oh dia tu. Ni kes apa pula? Isu apa pula ni? Kita lah ada isu pening, isu 20,000 kes apa semua ni. Isu vaksin dos 2, dos 3, dos 4, dos 5 sampai berapa dos. Ni dia buat isu-isu pula. Macam mana contohlah kan? Jadi 1,000 orang yang tengok fitnah yang disebarkan, 1,000 orang tengok benda-benda yang dia kata dia benda-benda buruk makian dia tu, 1,000 dosa dia dapat. Kalau 1,000 tu pula share pula, tambah lagi berapa ribu. Sebab tu musibah tak berhenti turun pada waktu ni. Kenapa? Dosa yang kita tengah buat lah ni, dosa yang tak betul-betul kita dapat. Tak ada jalan lain melainkan taubatan nasuha. Taubat sungguh, ya Allah, aku taubat sungguh pada engkau. Itu serah pada Allah SWT. Dan stop buat sebab-sebab benda macam tu. Kita kalau nak tegur orang bukan buat live macam tu. Jangan tegur orang macam ni. Stop lah siapa-siapa yang buatnya. Artis ke kamu, ustaz ke kamu, Allah SWT, peniaga ke kamu, ahli bisnes ke ahli politik ke, stop buat macam ni. Dia marah kat seorang, dia buh. Luahan perasaan saya, tajuk dia. Ni aku nak abang gambar sikit ni. Tak payah. Kamu marah kat siapa? Pergi jumpa dia. Bincang elok. Saya tak puas hati kamu ini. Kerana kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kata Imam Syafi'i, siapa yang menegur kamu, nasihat kamu, tegur kamu di depan khalayak ramai, dia bukan nasihat kamu, dia bukan tegur kamu, tapi dia sedang buka aib kamu. Contoh kalau saya bergaduh dengan Ai, contoh saya abang di kuliah, Ai ni patutnya kami dua orang bergaduh, kami settle dua orang, orang tak perlu tahu. Akhirnya orang masuk dalam kepala, orang akan mula kritik kami dua orang. Sebelah pihak akan kata ustaz sama tu, sebelah pihak akan kata Ai tenaya, sebelah pihak kata memang Ai salah. Akhirnya dua orang saja yang problem, yang berdosa, dia akut semua berdosa. Kat komen. Akhirnya musibah turun tak berhenti. Musibah, wabak, bencana tak berhenti. Kenapa? Kita sedang buat dosa yang berlipat kali ganda kita dapat setiap hari. Media sosial. Ni panggil media sosial. Sosial. Ingat? Sosial, ingat Allah senang. Okay, jadi nama dia pun macam tu. Buat macam mana? Allah senang, bukan so good.